Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali untuk matematik tahun 6 pada kali ini dalam tajuk kebolehjadian. Tajuk kebolehjadian ini merupakan tajuk yang terakhir untuk tahun 6. Kebolehjadian bermaksud kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku. Sesuatu peristiwa dalam kehidupan kita mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Baiklah, kita lihat dalam buku teks muka surat 181. Kenali peristiwa yang mungkin berlaku atau tidak. Kalau kamu lihat, di sini ada perbualan antara dua orang murid. Okay? Murid yang pertama berkata, bolehkah kita jangkakan sama ada esok akan berlaku kejadian siang dan malam atau tidak? Sudah pastilah boleh. Bumi berputar pada paksinya, mengelilingi matahari. Itulah sebab terjadinya siang dan malam setiap hari. Okey, kita lihat pula perbualan untuk dua orang murid lelaki. Okay, murid yang pertama berkata, adakah 100 boleh dibahagi dengan 7 tanpa baki? Okay, murid yang kedua menjawab, oh, itu tidak mungkin. Apabila 100 dibagi dengan 7, jawapannya ialah 14 baki 2. Kalau kamu lihat, murid yang kedua cuba menyelesaikan hasil bahagi 100 bahagi dengan 7. Ya, 100 bahagi dengan 7, jawapan yang dia dapat adalah 14. Ya, 14 dan bakinya adalah 2. Okey? Sesuatu peristiwa dalam kehidupan kita mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Bolehkah kamu sebutkan beberapa peristiwa itu? Kebolehjadian bermaksud kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku. Okay, kita lihat seterusnya, contoh yang seterusnya. Okay, kalau kamu lihat contoh yang seterusnya, ya, melibatkan sekumpulan murid ya, bersama dengan seorang guru. Okay, sebuah kotak berisi beberapa biji guli merah, biru dan hijau. Ya, dalam kotak ni terdapat guli merah, biru dan hijau. Jadi seorang cikgu tu berkata, adakah mungkin guli merah dikeluarkan daripada kotak ini? Okay, seorang murid menjawab, mungkin guli merah memang ada dalam kotak tu cikgu. Ya, kalau kamu lihat memang guli merah ada dalam kotak ni. Okey, seorang lagi murid bertanya, cikgu, guli biru dan hijau juga mungkin dikeluarkan. Jadi kalau kamu lihat, terdapat guli merah, guli hijau dan guli biru dalam kotak ni. Jadi, guli-guli ini mungkin akan dikeluarkan. Okey, berdasarkan situasi di atas, mungkinkah guli putih akan dikeluarkan? Cuba kamu lihat dalam kotak ni. Adakah guli putih terdapat dalam kotak ini? Ya, tiada guli putih dalam kotak ini. Jadi, ini tidak mungkin berlaku kerana guli putih tiada di dalam kotak. Ya? Okey, kita lihat seterusnya, contoh yang seterusnya. Ya, kenali 5 kebolehjadian peristiwa. Ya, terdapat 5 kebolehjadian peristiwa yang kamu akan pelajari. Okey, kalau kamu lihat ya, gambar ini, seorang murid, dia hari ini Rabu. Dia menulis tu, hari ini Rabu. Esok hari Khamis. Ada kelas renang. Seorang lagi menjawab, sudah pasti esok hari Khamis. Kerana selepas hari Rabu ialah hari Khamis. Jadi, kebolehjadian yang pertama ini adalah pasti. Ya, pasti adalah kebolehjadian yang pertama yang kita jumpa di sini. Okey, kebolehjadian yang pertama adalah pasti.
maksudnya sesuatu perkara itu pasti berlaku. Okey, seterusnya kita lihat pula kebolehjadian peristiwa yang berikutnya. Okey, kalau kamu lihat gambar yang kedua ini, okey, kita baca dialog dia. Kamu akan mendapat nombor 7 daripada balingan buah dadu itu. Itu mustahil. Buah dadu ada nombor 1 hingga 6 saja. Jadi kalau kamu lihat ataupun kamu perhati tengok, dalam sebuah dadu hanya terdapat nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kalau kita baling dadu untuk mendapatkan nombor 7, dia adalah mustahil. Jadi mustahil. Okey, untuk contoh perbualan di bawah ini, ya, kebolehjadian peristiwa yang berikutnya ialah mustahil. Ya, mustahil ialah perkara yang tidak mungkin berlaku. Bermaksud, ya, dalam balingan buah dadu tidak mendapat nombor 7. Ya, kalau nombor 7 tu perkara yang mustahil, ya, yang tiada. Baiklah, untuk contoh yang seterusnya, ya, kalau kamu lihat, ya, duit shilling, ya, saya mendapat gambar kepala daripada lambungan duit shilling. Okey, sebelum tu, ya, kamu kena faham dulu apa dia kepala duit shilling dan apa dia ekor duit shilling. Ya, permukaan duit shilling yang menunjukkan nilai duit seperti 50 sen, 20 sen dan lain-lain disebut kepala. Permukaan di sebaliknya ialah ekor. Jadi kalau kamu lihat, saya mendapat gambar kepala daripada lambungan duit shilling. Apabila kamu baling duit shilling, kamu akan dapat dua. Sama ada kepala ataupun ekor. Peristiwa ini sama kemungkinan kerana ada dua pilihan saja. Sama ada mendapat ekor atau kepala. Okey, kalau kamu lihat, ya, kebolehjadian peristiwa yang ketiga di sini ialah sama kemungkinan. Ya, sama kemungkinan. Sama kemungkinan bermaksud kemungkinan sesuatu perkara itu mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku. Ya, bermaksud dia mempunyai dua pilihan sahajalah. Ya, sama ada kepala ataupun ekor untuk lambungan duit shilling. Okey, peristiwa yang berikutnya ialah tsunami berlaku di Malaysia. Ya, kebolehjadiannya adalah kecil kemungkinan. Setakat ni tiada lagi tsunami berlaku di Malaysia. Jadi dia adalah kecil kemungkinan untuk peristiwa tsunami berlaku di Malaysia. Ya, kecil kemungkinan ini ialah kemungkinan sesuatu perkara itu berlaku adalah rendah. Ya, kita tengok pula peristiwa yang berikutnya. Hujan akan turun apabila kedengaran guruh. Ya, yang ini pula kebolehjadiannya adalah besar kemungkinan. Ya, kita tahu bila ada guruh, selalunya hujan akan turun. Jadi, ya, kebolehjadian untuk hujan akan turun apabila kedengaran guruh adalah besar kemungkinan. Bermaksud kemungkinan sesuatu perkara itu berlaku adalah tinggi. Ya, jadi ada 5 kebolehjadian peristiwa yang kamu pelajari, iaitu yang pertama adalah pasti, yang kedua adalah mustahil, yang ketiga adalah besar kemungkinan, yang keempat adalah kecil kemungkinan, dan yang kelima adalah sama kemungkinan. Ya, cikgu harap kamu dapat mengingat kelima-lima, ya, kebolehjadian peristiwa yang sepatutnya kamu tahu. Sebelum cikgu mengakhiri, ya, perkongsian cikgu pada hari ini, eloklah kita mencuba latih tubi dalam buku teks muka surat 154. Okey, soalan dia.
Padankan peristiwa berikut dengan kebolehjadiannya. Okey, yang pertama, kita baca yang pertama. Malaysia menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos. Okey, cuba kita ingat. Bila kita menyambut Hari Kemerdekaan? Ya? Ya, pada 31 Ogos. Kita nyanyi 31 Ogos kan? Ada dalam lagu kan? Okey, jadi jawapan dia adalah pasti. Ya, jawapan dia adalah pasti. Kita lihat pula peristiwa yang kedua. Paras air sungai meningkat apabila musim tengkujuh. Musim tengkujuh ni musim hujan lah. Ya? Paras air sungai meningkat apabila musim tengkujuh. Yang mana satu jawapan dia? Ya, besar kemungkinan. Okay, kita lihat pula peristiwa yang ketiga. Amalan permakanan yang sihat akan menambahkan jisim badan. Betul ke? Betul tak? Amalan permakanan yang sihat akan menambah jisim badan. Ya. Jawapan dia kecil kemungkinan. Kenapa jawapan dia kecil kemungkinan? Sebab ya, selalunya kalau kita makan makanan yang sihat, badan kita, jisim kita, badan kita akan berkurang. Tapi kemungkinan juga dia akan tambah. Jadi jawapan dia kecil kemungkinan. Okey, tengok, lihat pada peristiwa yang keempat. Dapat nombor ganjil daripada balingan dadu. Okey, kita tahu ya, dalam dadu ni terdapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan juga nombor 6. Okey, dapat nombor ganjil daripada balingan dadu. Okey, kita tahu nombor ganjil adalah nombor 1, nombor 3 dan juga nombor 5. Dan yang baki dia adalah nombor genap. Kalau kita lihat, bilangan nombor ganjil adalah 3, bilangan nombor genap juga adalah 3. Jadi jawapan dia adalah ya, sama kemungkinan. Ya, sebab dia sama. Macam kita balik duit shilling, dadu dapat kepala dan juga ekor. Ya, dia ada 2 pilihan saja. Ya, balingan dadu pun sama. Kita hanya dapat 2 saja, sama ada nombor genap dan juga nombor ganjil. Okey, yang terakhir, satu hari ada 25 jam. Betul tak satu hari ada 25 jam? Ya, satu hari kita hanya ada 24 jam saja. Jadi, bukan 25 jam. Jadi, jawapan dia adalah mustahil. Ya, cikgu harap kamu boleh faham dan boleh buat latihan yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan kita akan jumpa untuk video yang seterusnya. Terima kasih.